Setiap malam dia akan dengar seolah-olah ada baby menangis. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang baru dengan channel aku, hai semua, nama aku Hada. Jadi hari ni aku nak berkongsi dengan korang semua tentang kisah seram patung-patung yang paling berpuaka di dunia, yang mungkin korang sendiri pernah dengar dan mungkin korang sendiri tak pernah dengar. Jadi tanpa kita berlengah lagi masa, jom kita start kita punya mood seram. Okey, untuk patung yang pertama kita ada Okiku. Okiku ni merupakan sebuah patung yang berasal daripada Japan. Kisah misterinya sangat terkenal di seluruh dunia, yang mungkin korang pernah dengar dan mungkin korang memang tak pernah dengar. Jadi kalau korang yang tak pernah dengar, apa kata korang dengar betul-betul, sebab aku akan ceritakan secara ringkas tentang patung yang dikatakan The Haunted Doll ni. Okiku ni dinamakan sempena nama tuannya. So nak dijadikan ceritanya, pada tahun 1918 ada seorang budak perempuan yang berusia 17 tahun yang bernama Eikichi Suzuki. Dia ni nak belikan patung ni untuk adik dia. So masa mula-mula dia beli patung ni mempunyai ketinggian 40 cm dan berpakaian tradisional kimono. Mula-mula dia beli patung ni, rambut patung ni cuma panjang lebih kurang paras bahu je macam tu. So nanti aku akan letak gambar dia, korang boleh nampak yang patung ni memang dia punya rambut dipotong paras bahu dan berwarna hitam. Dipotong memang macam tradisional orang Jepun lah macam tu. So lepas dia beli patung ni, dia balik rumah, dia terus bagi dekat adik dia yang bernama Okiku, yang masa ni berusia 2 tahun. Okiku pun suka sangat lah dengan patung tu dan diorang ni jadi macam kawan baik tau. Dan diorang selalu main sama-sama. Senang cerita, patung ni tak pernah terlepas pun dari pandangan Okiku ni. Dan Okiku ni pun bagi nama yang sama dengan nama dia dekat patung ni, which is Okiku. So ada Okiku patung dan ada Okiku yang manusia betul. Dan pada tahun 1919, Okiku yang masa ni berusia 3 tahun, dia meninggal dunia sebabkan oleh demam yang sangat teruk. Dikatakan masa tu sepatutnya patung Okiku ni ditanam sekali dengan Okiku, tapi disebabkan kejadian yang tak disangka-sangka, patung tu tak jadi ditanam bersama-sama dengan budak tu. And family Okiku ni ambil balik patung tu dan diletakkan di family's altar. Kalau tak silap aku, tempat yang dimana dia akan memperingati orang yang dah tak ada macam tu. So patung ni diletakkan dekat situ untuk memperingati Okiku yang dah tak ada masa tu. Tapi tak lama lepas tu, keluarga Suzuki ataupun keluarga Okiku ni tadi, dia terperasan yang patung tu punya rambut, bayangkan masa mula-mula kakak dia beli patung tu, kan patung tu rambut dia paras bahu je. Tapi keluarga dia perasan yang patung tu punya rambut makin lama makin panjang. Dan kepanjangan rambut patung tu boleh mencecah ke paras pinggang patung tu. Kau bayangkan mula-mula beli dekat paras bahu je dia punya rambut, tiba-tiba panjang sampai ke paras bawah pinggang patung tu. Scary kan? So keluarga Suzuki ni pun dia macam percaya bahawa kejadian pelik yang terjadi dekat patung tu ada hubung kait dengan anak dia yang dah tak ada. Macam dia rasa macam ada jiwa anak ni yang tertinggal dekat patung tu. Dan disebabkan kepercayaan diorang ni, diorang buat test lab lah. Dan hasil daripada test tersebut mengatakan bahawa rambut anak patung tu sebenarnya adalah rambut manusia hidup. Wallahualam lah, kita pun tak tahu sebab itu kepercayaan diorang sendiri. Pada akhirnya tahun 1938, keluarga Suzuki ni berpindah ke tempat lain, tapi dia tak bawa pun anak patung Okiku tu. Dia letakkan patung Okiku tu dekat Meninji Temple dekat Iwamizawa, Hokkaido, Jepun. Patung tu dikatakan setiap kali dah potong rambutnya tetap akan memanjang macam manusia biasa. So kiranya kalau patung tu tak dipotongkan rambutnya, dia tetap akan memanjang sebab dikatakan rambut patung tu memanjang walaupun dah dipotong berulang kali. So itu je untuk patung Okiku. Next. Okay, next kita ada Robert the Haunted Doll. Kalau korang pernah tengok cerita Child's Play yang keluar pada tahun 1988, kan ada watak Chucky tu kan, watak tu diinspirasikan daripada patung Robert ni. So patung Robert ni dimiliki oleh Robert Eugene Otto ataupun diorang lebih panggil dia Jin. Cerita ni ada dua versi tau sebenarnya. So pada tahun 1904
Atuk Jin ni dia yang belikan patung ni sempena hadiah hari lahir Jin. So untuk versi yang kedua tahun 1906, orang gaji ataupun dipanggil hamba yang bekerja di rumah Jin yang bagi patung ni dekat Jin. So cerita dia, orang yang bagi patung ni dekat Jin adalah pengamal ilmu hitam dan voodoo. Tahu kan voodoo, patung yang santet tu Dia bagi patung ni dekat Jin sebabnya dia macam ada dendam dekat keluarga Jin ni, dekat ibu dengan ayah Jin. Katanya mak dengan ayah Jin ni layan dia sangat teruk. So dia macam dendam, so dia bagilah patung tu dekat Jin. Jin ni pun sebagai seorang budak, dia suka sangat dengan patung tu. So diorang pun berkawan baik. Kalau tak silap aku, nama patung tu Robert, nama Jin pun Robert kan. So nama diorang sama lah kan cerita dia. Sampailah satu malam ni di mana Jin yang pada masa tu berusia 10 tahun, dia tengah tidur tau malam tu. So tiba-tiba dia macam terkejut, dia ternampak Robert ni tengah duduk dekat ujung kaki katil dia sambil merenung dia. Dan masa tu mak dia yang tengah tidur ni terkejut lah sebab terdengar anak dia menjerit daripada bilik. Mak dia ni pun bergegas lah pergi ke bilik tu. Masa tu bilik Jin ni terkunci. So mak dia ni macam dengar yang Jin ni menjerit, menangis, ketakutan, minta tolong mak dia untuk selamatkan dia. Sampailah bila mak dia ni dapat buka pintu bilik Jin dan dia ternampak Jin tengah menggigil ketakutan dekat atas katil bilik Jin. Dan bilik Jin masa tu sangatlah bersepah. But masa tu Jin cuma cakap satu perkataan je, which is Robert yang buat. Lepas daripada kisah misteri tu, Jin dengan Robert masih lagi berkawan baik, malah makin rapat tau. Diorang ni bermain bersama, borak pun bersama, sampai ada satu masa ni parents Jin ni ternampak dan terdengar yang Jin ni berborak dengan Robert. Dan apa yang peliknya, Robert ni seolah-olah membalas balik apa yang Jin tu cakap. Tapi suara yang parents dia dengar tu dalam versi yang sangat lain dengan suara anaknya. Tapi masa mula-mula diorang dengar perbualan tu, diorang macam fikir yang itu adalah suara anaknya yang dibuat-buat. Kiranya macam budak tu bercakap dengan patung tu, lepas tu dia membalas balik tapi dengan suara yang berbeza. Macam tu, faham kan? Sampailah satu masa yang parents dia ni betul-betul percaya yang sebenarnya Robert tu hidup dan boleh bercakap. Sebab banyak juga jiran-jiran yang buat aduan yang kata masa keluarga si Jin ni keluar daripada rumah untuk berjalan-jalan, diorang ternampak Robert ni bergerak-gerak dekat tingkap rumah diorang. Sampailah bila Jin ni dah besar, dah dewasa dan dah pun berkahwin, dia keluar daripada rumah dia dan dia berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Anne. Bila parents Jin ni dah meninggal dunia, Jin ni pun balik ke rumah tu dan bawa isteri dia untuk tinggal bersama-sama dekat situ. And then dia jumpa balik Robert, tapi masa tu dia terjumpa Robert dekat atas loteng. Kiranya parents dia mungkin simpan Robert dekat situ lah. Tapi isteri dia Anne ni macam tak suka tau dekat Robert. Sebab isteri dia macam dapat rasa yang Robert ni boleh membahayakan diorang dan akan mencederakan diorang. So isteri dia ni, yang Anne ni tadi, minta Jin untuk kurung Robert tu ataupun letaklah Robert tu dekat dalam satu bilik ke kurung asalkan jauh daripada diorang. Tapi Robert ni of course lah tak suka dengan keadaan baru dia. Dan start daripada situ, tetamu-tetamu yang datang ke rumah dia, jiran-jiran pun banyak mengadu yang diorang cakap diorang terdengar macam ada orang berlari-lari dekat loteng rumah Jin ni tadi. And seakan-akan suara budak yang ketawa dekat atas loteng sedangkan tak ada sesiapa pun. Yang ada dekat situ cuma Robert. Dan yang paling peliknya sekali, ada beberapa orang budak, iaitu anak jiran Jin ni lah, dia mengadu dekat Jin. Dia cakap setiap kali diorang nak pergi sekolah, diorang akan ternampak Robert ni dekat bilik tingkat atas yang tengah merenung dekat tingkap, seolah-olah mengejek budak-budak ni setiap hari. Jin ni pun macam tak puas hati tau, sebab dia dah kurung dah pun Robert tu. Macam mana Robert tu boleh duduk dekat tempat yang sama, which is dekat tingkap tu tadilah. Dia buat siasatan, dia kurung Robert tu. And keesokan paginya dia nampak Robert dekat tempat yang sama, iaitu duduk dekat tepi tingkap, dekat bilik tingkat atas. Benda tu terjadi berulang kali. Setiap kali Jin ni kunci Robert dekat bilik tu, dia akan jumpa Robert juga yang duduk dekat tingkat atas, dekat tepi tingkap dan menghadap keluar. Kiranya macam benda tu terjadi berulang-ulang kali. Setiap kali dia dah kurung dan dah kunci Robert, dia akan nampak Robert dekat posisi yang sama dekat tepi tingkap tu juga. Sampailah pada tahun 1974, Jin ni meninggal dunia dan rumah tu ditukar pemiliknya. So owner baru rumah ni pula, dia ada seorang anak perempuan tau. Dan budak tu jumpa Robert dekat loteng, dekat tempat di mana Robert tu tinggal lah. Masa budak ni jumpa Robert tu, dia pun menjerit lah. Dan apa yang budak ni kata, budak ni cakap Robert ni hidup dan dia cuba untuk mencederakan budak tu. Dan setiap malam juga budak tu akan menjerit ketakutan
Dan budak tu cuma kata satu je. Robert ni berpindah-pindah dekat dalam bilik dia. So mak budak perempuan ni hantarlah Robert tu dekat sebuah muzium yang bernama East Matelot di Key West, Florida. Tapi lepas je Robert ni duduk dalam bekas kaca, dia tak berhenti menakutkan orang-orang yang ada dekat sekelilingnya. Dan dia terus mengganggu pekerja-pekerja dekat sana dan juga pengunjung yang ada dekat sana. Ada pengunjung yang pernah kata dia cakap dia cuba untuk nak ambil gambar dan video Robert. Tapi apa yang jadi, kamera diorang rosak. Macam dah tak boleh guna dah. Macam dah tak boleh nak buka langsung dah video tu ataupun kamera tu. Tapi yang peliknya, setiap kali diorang keluar daripada muzium, kamera diorang okey je sebenarnya. Cuma diorang tak boleh nak ambil gambar Robert. Itu je. Okay, next kita ada Mandy the Doll. So pada tahun 1991 ada seorang perempuan ni mendermakan sebuah anak patung di Casnell and District Museum yang terletak di British Columbia. Macam yang korang dapat tengok dekat dalam gambar ni, matanya diperbuat daripada kaca dan letak di sebelah kanan. Owner ni kata kenapa dia dermakan anak patung ni dekat museum, sebab setiap malam dia akan dengar seolah-olah ada baby menangis tau. Bila dia ikut je ke mana arah bunyi baby menangis tu, dia akan pergi ke ruang bawah tanah rumah dia. Tapi dekat ruang bawah tanah tu tak ada apa-apa pun kecuali Mandy dan tingkap yang terbuka dengan langsir yang ditiup angin. Dan cerita ni berulang-ulang kali setiap malam. Setiap kali dia dengar bunyi baby menangis, benda yang sama, dia akan pergi ke basement, which is ruang bawah tanah rumah dia, dan tak ada apa pun dekat situ kecuali Mandy dan tingkap terbuka yang ditiup angin. Tapi persoalannya, siapa pula yang buka tingkap tu? Kejadian tu terjadi berulang-ulang kali. Setiap malam dia akan dengar baby menangis dan pergi ke ruang bawah tanah, tak ada apa-apa kecuali tingkap yang terbuka tu. Sampailah Mandy ni didermakan dekat muzium. Dan lepas tu dia dah tak dengar dah bunyi suara baby menangis lagi. Jadi cerita Mandy ni tak habis sampai situ je, sebab dia mula menakutkan orang yang ada dekat muzium tu pula. Jadi sebelum Mandy ni dipamerkan untuk diletakkan di ruang pameran, Mandy ni diletakkan di dalam satu bilik. Dan bilik tu dikunci lah cerita dia. Tak ada siapa pun yang masuk dalam bilik tu. Tapi bila keesokan paginya, bila ada kaki tangan ataupun pekerja muzium tu masuk ke bilik tu seolah-olah bersepah tau. Seolah-olah macam ada orang yang mengamuk dekat situ. Tapi dalam bilik tu yang ada cuma Mandy. Ada juga cerita lain di mana lepas je Mandy tu dipamerkan di ruang pameran dan diletakkan di dalam bekas kaca bersama dengan seekor kambing, anak patung kambing lah macam tu. Keesokan paginya patung kambing tu tiba-tiba ada dekat luar. Seolah-olah macam Mandy ni tak suka tau dengan patung kambing tu dan dia campakkan patung kambing tu dekat luar. So diorang ni percaya yang Mandy ni adalah hantu kanak-kanak yang kalau dia tak suka dia akan buat perangai macam tu. Mandy ni selalunya dia akan kacau orang tau. Dia tak mencederakan orang, dia kacau orang melalui macam contoh dia akan sorokkan pen, bekal makanan pekerja yang ada kat muzium tu. Dan ada barang-barang yang diorang akan jumpa, ada juga barang yang memang dah hilang terus. Ada juga pengunjung yang kata yang Mandy ni punya mata boleh bergerak-gerak mengikuti mana je orang tu pergi dan jarinya pun boleh bergerak. Dan ada juga pengunjung yang kata setiap kali diorang nak ambil gambar Mandy, kamera diorang akan rosak sama macam cerita Robert tadi. Tapi bila keluar daripada muzium tu, kamera diorang okey je, tak ada apa-apa pun yang jadi. So sampai situ je cerita pasal patung yang berhantu untuk hari ni. Korang rasa antara tiga ni mana cerita paling seram? Komen dekat bawah. Korang rasa mana cerita yang paling menarik? Komen dekat bawah. Bagi aku cerita yang paling menarik perhatian aku adalah Okiku. Dia tak mencederakan orang, dia tak menakutkan orang, tapi cerita misteri dia hanya ada dekat rambut dia. Bagi aku itulah cerita yang menarik perhatian aku. Dan cerita yang paling menakutkan adalah of course lah Robert tadi tu, sebab dia mengganggu orang kan. Kalau korang rasa korang nak dengar banyak lagi cerita-cerita seram, korang boleh komen kat bawah. Ataupun korang nak request nak aku buat konten apa lepas ni, korang boleh email juga dekat aku akan letak dekat bawah juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Teruskan menyokong aku. Terima kasih kepada sesiapa yang dah banyak menyokong aku. Bye. Assalamualaikum.